A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan tadabbur surah Ali Imran pada ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal haylil musawwamatil wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang bermaksud dihiaskan kepada manusia, yakni dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-anak, harta benda yang banyak bertimbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali. Pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Apa yang boleh kita faham daripada ayat ini secara umumnya ialah Allah Ta'ala telah menjadikan beberapa perhiasan yang menjadi kesenangan hidup di dunia kepada manusia. Antaranya ialah iaitu jadikan suka mengikut hawa nafsu ataupun disuka terhadap wanita. Yang kedua, bermegah dengan adanya anak, dengan adanya zuriat keturunan. Juga suka kepada harta benda, iaitu zahab wal fiddah, iaitu emas dan juga perak. Dan bermegah dengan kuda peliharaan. Maksud kuda peliharaan ini boleh juga kita terima dengan kenderaan-kenderaan yang ada pada hari ini. Kebiasaannya kenderaan yang lebih baik, lebih bagus, kita sebut kenderaan mewah ini, orang suka untuk bermegah. Dan juga bermegah dengan hasil binatang, ternakan dan juga pertanian. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Berdasarkan ayat ini, marilah sama-sama kita tadabbur, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita dan juga peringatan yang membolehkan kita berfikir agar kita sentiasa dalam keadaan terpimpin, dipandu dengan Al-Quran. Kita lihat pada permulaan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Allah jadikan indah, iaitu Allah jadikan indah, cantik bagi kegunaan manusia. Di antaranya itu, kalau kita lihat pada ayat ini, Allah sebut linnas. An-nas adalah kalimah jamak kepada al-insan, iaitu nak menyebutkan bahawa Allah jadikan cantik, jadikan indah. Jadi kurniaan Allah itu adalah kepada semua manusia, tak kiralah mereka yang beriman maupun tidak. Hubbus syahawat, yang mana suka akan ikut keinginan syahwat, yakni nafsunya. Yakni terhadap apa? Yang pertama, an-nisa. An-nisa ini merujuk kepada wanita-wanita, perempuan-perempuan. Maka perkara ini kalau kita mengamati, biasanya siapa yang suka kepada wanita? Sudah tentulah para lelaki akan menyukai kepada wanita, dan sebaliknya wanita suka kepada lelaki. Namun begitu pada zaman hari ini, bagaimana zaman yang kita melihat penuh dengan pancaroba ini, adanya golongan LGBT. Perempuan suka dengan perempuan, lelaki suka dengan lelaki, dan macam-macam. Dan perkara ini juga telah diperingatkan kepada kita dalam Al-Quran berdasarkan apa yang telah berlaku kepada umat Nabi Lut alaihi salam dan juga umat-umat yang terdahulu. Begitulah yang kita boleh faham pada keadaan ini. Bila mana adanya wanita, maka ia merupakan ujian kepada lelaki. Sebagaimana riwayat
Bukhari dan Muslim daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita. Maksud kata, mafhum daripada hadis ni Nabi nak sebut, selepas kewafatan Nabi ni, dia ada perkara yang paling berbahaya ke atas orang lelaki ni adalah fitnah wanita. Jadi bukanlah dalam hadis ni nak menyatakan orang wanita ni tak baik dan seumpamanya, tidak. Tetapi pada wanita itu ada fitnah bagi orang lelaki, ada penyakit bagi orang lelaki. Sebab tu orang sebut daripada mata turun ke hati. Sebab tu kena jaga mata, tundukkan pandangan supaya ia tidak membekas kepada hati. Daripada hati itu dia akan merebak kepada anggota tubuh. Sebab hati itu adalah tempat letaknya, ataupun disebutkan sebagai raja. Disebutkan sebagai raja kepada segala anggota. Apa yang diingini oleh hati, ia akan ditransfer ataupun akan dihantar kepada perbuatan-perbuatan anggota. Itu bahaya. Jadi disebabkan itu, mari kita lihat bahawa dalam Islam, bagaimana bila letaknya Islam, Islam memandu, Islam memimpin. Yang mana agama Islam mengangkat darjat wanita tersebut, sebagaimana bukan yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah. Sebab itulah juga kita akan menjumpai hadis-hadis yang menyebutkan bahawa wanita ini sebaik-baik perhiasan dunia. Riwayat Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Maka di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dalam institusi keluarga yang bermula daripada pendidikan di rumah itu, daripada seorang ibu. Baiknya seorang ibu itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Maka di sini kita melihat pentingnya bagi seorang wanita sebelum dia masuk ataupun tukar dia punya status kepada isteri dan kepada ibu, maka di sana perlulah ada sesuatu yang perlu dilaksanakan, iaitu dengan ilmunya, agar diri dapat menjadi seorang yang baik. Sebab itu disebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kemudian yang kedua, bagaimana manusia itu juga suka bermegah dengan anak, dengan zuriat. Sebab itu kita diperingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50. Mafhumnya Allah Ta'ala berfirman, "Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendaki. Atau ia mengurniakan mereka kedua-duanya, yakni anak lelaki dan anak perempuan. Dan ia juga menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya ia Maha mengetahui lagi Maha kuasa." Maka di sini sama-sama kita memikirkan, bersyukurlah bagi mereka yang dikurniakan anak, dan bersabarlah, bertabahlah bagi mereka yang diuji dengan ketiadaan anak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan satu doa, sebagaimana doa yang didoakan oleh Nabi Zakaria, boleh rujuk surah Ali Imran ayat 28. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Maka doa ini bagi mereka yang mungkin ada masalah dari segi mendapatkan anak,
berdoalah. Sebab apa? Kalau kita lihat pada ayat ni sambungan dia, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mabulkan doa. Seperti yang kita maklum, Nabi Zakaria ni dia dapat anak pada usia yang agak lewat, tak mustahil. Maka yang ketiga yang disukai lagi oleh manusia ini ialah suka kepada harta benda, yakni daripada emas dan juga perak. Bolehlah kita faham daripada emas dan perak ini mungkin hari ini tak ramai orang yang boleh beli emas, tetapi ditukarkan dengan wang. Mungkin ada orang dia main saham, kemudian adanya dengan aset rumahnya dan seumpamanya, begitu juga dengan tanah. Jadi nak mengatakan bahawa di antara lain ialah Allah jadikan indah itu ialah dengan harta. Hari ni orang perlu nak kumpul harta disebabkan apa? Disebabkan perkara itu menyeronokkan. Yang keempat iaitu bermegah dengan kuda peliharaan. Maksud di sini ialah kenderaan. Sudah tentu kenderaan yang hebat-hebat, baik kereta, motor, bot, jet, kapal terbang dan seumpamanya. Dan yang kelima, di antara harta-harta itu lagi ialah bermegah dengan hasil ternakan, iaitu binatang ternakan dan juga pertanian. Maka di sini kita boleh kaitkan dengan apa jua bidang perniagaan, baik perniagaan online di atas talian pada waktu ini maupun perniagaan yang tradisi. Jadi nak disebutkan kepada kita, inilah hakikat sebenarnya harta dunia sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hadid pada ayat ke-20. Allah Ta'ala berfirman, "I'malu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutara wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maksudnya, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata, yakni permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurangkan, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, dengan kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya menjadi kuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia, dan ada pula keampunan besar serta keredaan Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Apa yang boleh kita faham rangkuman daripada ayat ke-20 surah Al-Hadid itu nak menyebutkan kepada kita apa sahaja yang dinyatakan pada ayat ini, baik kepada manusia yang suka kepada harta benda, emas, perak, begitu juga dengan kenderaan-kenderaan mewah, dengan perniagaan perusahaan yang ada, yang semuanya itu adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia itu lalai daripada mengerti Allah dan juga keutamaan kehidupan di akhirat. Kenapa kena ingat? Sebagaimana disebut dalam surah Al-Hadid ini, wa fil akhirati azabus syadid. Di akhirat itu ada azab yang berat. Maka di sini sebagai penutupnya, marilah sama-sama kita lihat bagaimana harta yang sebenarnya di sisi yang sebenar ialah laisal ghina an kasratil ar walakin al-ghina minal nafs. Kekayaan yang hakiki bukanlah banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Dan marilah sama-sama kita beramalkan doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan
dan juga sifat